Assalamualaikum, selamat pagi. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Pagi ini bertemankan saya Cedi dan juga kita ada Dini Ashraf Salim dan tentunya kita gantikan sekali lagi bersama di pagi Jumaat yang cukup berbahagia hari ini 28 Julai 2023. Apa khabar anda? Ada baik ke? Kalau sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan. Kadang-kadang ni orang lakukan pelbagai cara untuk buat diri rasa happy. Betul, macam saya suka senyum lah pagi-pagi tu kan. Sebab orang kata bila kita senyum pagi-pagi, hormon-hormon badan tu akan bergerak dengan keadaan yang positif dan insyaAllah urusan itu akan dipermudahkan. Dan difahamkan juga esok ada hari yang penting. Nanti kami akan bawakan juga pada hari esok bersama dengan Bernama TV yang akan membawakan kepada anda laporan khas berkaitan tentang Hari Penamaan Calon bersempena dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Tapi perkembangan itu kami akan kongsikan lebih lanjut nanti pada di hujung nanti dan perbincangan kita. Dan kali ini kita nak bercakap terus tentang bagaimana prestasi ekonomi negara apabila semalam salah satu effort ataupun kerangka utama dilakukan oleh kerajaan dalam usaha memastikan supaya ekonomi madani di Malaysia ini akan terus bergerak dengan lebih keterhadapan. Banyak perancangan telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan dalam usaha memastikan supaya ekonomi bagi negara kita khususnya kepada rakyat sendiri akan lebih baik. Bagaimana komitmen itu telah pun dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri Malaysia dan telah pun turut dinyatakan sendiri juga oleh Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Fahim Fadzil berkata bahasanya dalam mencapai sasaran ekonomi madani 7 misi utama telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ia bertujuan tidak lain tidak bukan bagi memastikan supaya kemampanan ekonomi negara termasuk kepada rakyat juga dalam keadaan yang lebih baik. Dan kalau kita lihat sendiri bagaimana prestasi ekonomi semasa bagi negara kita sebagai contoh indeks daya saing global, kita berada di tangga ke-12 dunia dan juga dalam konteks pendapatan buruh kita telah pun mencapai angka 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Banyak sebenarnya prestasi ekonomi negara kita yang berada dalam keadaan yang lebih baik. Malahan dalam indeks persepsi rasuah di negara kita, kita berada di tangga ke-25 teratas dunia. Dan soal kemampanan fiskal, ini merupakan salah satu indikator penting dalam kita merujuk kepada ekonomi negara. Kita pun berada dalam keadaan defisit fiskal yang mencapai 3% ataupun lebih rendah. Ini salah satu keadaan yang cukup baik kita tunjuk dan melalui kepada 7 kerangka utama dilakukan oleh kerajaan, kita harapkan jugalah insya-Allah kita akan bersama-sama ketadapan dalam konteks ekonomi negara. Ya, dan banyak juga kerangka-kerangka dan juga inisiatif mahupun pelan-pelan kerajaan yang telah pun disusun atur semalam yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita, antaranya tujuan lain untuk menarik pelabur kita melabur ke Malaysia dan juga dalam masa yang sama untuk menjana peluang kerjaya itu dalam konteks yang orang kata bernilai lebih tinggi juga dan dalam masa yang sama juga dapat meningkatkan pendapatan rakyat di Malaysia. Baik, antara lainnya berkaitan dengan isu perumahan ini, seperti yang kita tahu banyak rumah-rumah yang tak terjual. Jadi ini satu inisiatif kerajaan dalam membantu rakyat dan kerajaan pastinya prihatin dengan keluh kesah rakyat yang tidak dapat menyediakan deposit bagi memiliki rumah pertama. Jadi kerajaan perpaduan semalam mengumumkan jaminan pembiayaan sehingga 20% dari harga rumah bernilai sehingga RM300,000. Banyak tu sebenarnya. Dan Perdana Menteri menambah baik skim pinjaman di bawah syarikat jaminan kredit perumahan dengan menyediakan jaminan pembiayaan 120% itu dan membolehkan semua kos pemilikan rumah ditampung melalui pinjaman. Ini termasuk jumlah pembiayaan pokok, yuran guaman, yuran penilaian dan insurans serta pembelian perabot dan juga kos ubah suai. Dan Anwar juga memberitahu berikutan penambahan skim jaminan kredit perumahan itu, jaminan kerajaan sehingga 5 bilion akan disediakan. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan juga sedang berusaha meningkatkan pelan tindakan perumahan negara yang antaranya merangkumi keperluan bekalan rumah pandukan metrik seperti catuan harga rumah median untuk pendapatan median. Okey. Ini merupakan antara inisiatif bagi tujuan untuk memastikan supaya setidak-tidaknya rakyat Malaysia mampu untuk memiliki sebuah rumah. Bagi memastikan supaya sebab rumah itu salah satu keperluan asas sebenarnya bagi kita. Apabila rakyat mempunyai rumah, maka setidaknya mereka ada tempat untuk berteduh. Dan banyak lagi sebenarnya inisiatif dilakukan oleh kerajaan perpaduan dalam usaha memastikan supaya kemampanan rakyat dapat diperkasakan dan kebajikan rakyat itu juga terjaga. Dan teruskan untuk mengikuti perkembangannya dari semasa ke semasa daripada Bernama TV. Kami akan bawakan kepada anda maklumat-maklumat terkini dan juga sahih dan semuanya kami akan lakukan bersama di Bernama TV. Selepas ini kita nak bersama dengan rakan tugas dari Berita. Namun seperti biasalah kita nak saksikan dahulu. Kita tengok ramalan cuaca hari ini.
Salam Malaysia Madani bersama saya Halina Pahlavi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim malam tadi memaklumkan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan mengadakan lawatan ke negara ini minggu depan. Beliau berkata lawatan berkenaan antara lain bagi menandatangani perjanjian termasuk perjanjian pelaburan ke Malaysia yang pastinya memberi impak positif kepada negara. Minggu depan Bahadur Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei akan melawat sekali lagi. Dalam 8 bulan saya Perdana Menteri 2 kali dia datang ke Malaysia. Dan datang dengan agenda. Nanti kita akan tanda tangani perjanjian termasuk pelaburan ke Malaysia. Sudah kita buat kerja. Pelaburan itu penting, kalau tidak fulus tidak ada. Menurut Datuk Seri Anwar, sebelum ini syarikat otomotif China, Geely juga telah menghantar surat kepada beliau memaklumkan tentang kerjasama pelaburan berjumlah $10 bilion Amerika untuk menjadikan Tanjung Malim Perak sebagai kota otomobil terbesar di rantau ini. Pemberian bantuan khas penghargaan kepada penjawat awam termasuk pesara dilihat sebagai komitmen awal kerajaan terhadap usaha untuk menyimak semula gaji perkhidmatan awam dalam masa terdekat. Presiden Kongres Kesatuan Persatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Dato' Adnan Mat berkata, pemberian bantuan khas itu juga merupakan manifestasi penghargaan kerajaan kepada sumbangan penjawat awam terhadap kemajuan negara. Beliau berkata QPEX yakin usaha dan inisiatif lain yang dirancang kerajaan akan memberi manfaat kepada rakyat. Namun ruang dan masa yang cukup perlu diberikan kepada Perdana Menteri supaya dapat memacu negara ke arah yang lebih baik. Bagaimanapun QPEX berharap kerajaan tidak melengahkan kajian semakan gaji perkhidmatan awam seperti yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, termasuk mengenai pelarasan semula allowance tetap yang patut diterima penjawat awam. Peruntukan RM40 juta kepada kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom akan digunakan untuk menyediakan kemudahan perumahan terbaik sekaligus memberi manfaat besar kepada pegawai dan anggota agensi berkenaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali, peruntukan itu membolehkan Eskom membuat pembelian kediaman bagi kemudahan anggota Eskom di Lahad Datu. Peruntukan untuk pembelian kediaman untuk tujuan pembelian kediaman di Lahad Datu untuk tujuan kegunaan para anggota Eskom lah yang bertugas di Eskom sedang dalam proses pembelian. Dan bagi pihak Eskom sebagai komander dan sebagai CEO juga merasakan menzahirkan rasa terima kasih di atas keprihatinan dan budi baik daripada kerajaan kepada Eskom. Pada 15 Julai lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan berjumlah RM150 juta bagi tujuan penyelenggaraan dan naik taraf infrastruktur milik PDRM serta jabatan penjara di seluruh negara. RM45 juta diluluskan khusus untuk kerja-kerja pembaikan dan menaik taraf serta perolehan di 117 pos kawalan pasukan gerakan AM dan RM40 juta bagi infrastruktur serta fasiliti berkaitan Eskom. Sekian dari Bilik Berita Malaysia Madani Tekad Perpaduan. Saya Halina Pahlavi, sehingga berjumpa lagi. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, saya percaya banyak program-program yang telah dirangka bagi kita mengingati sejarah maupun kata pejuang tanah air kita dalam mengecapi kemerdekaan
kebenekaan negara itu sendiri. Dan pelbagai inisiatif yang dilakukan antaranya daripada Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka satu program bagi mengingati pejuang-pejuang maupun wira-wira tanah air kita, antaranya dengan mengadakan program Majlis Memperingati Negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj. Tentunya kita akan bercakap tentang perkara ini bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Dini, kita jemput pada pagi ini yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa selaku Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa pagi ini bersama-sama dengan kami. Mungkin Dini nak mulakan banyak saya persoalan tanya berkaitan tentang memperingati seorang individu yang banyak memberikan jasa kepada kita. Susuk tubuh ini saya kira daripada kecil telah pun dididik tentang susuk tubuh ini memberikan sumbangan dan bakti kepada negara kita. Dan kita bercakap tentang Dr. Ismail Al-Haj ni, mungkin di awal ni Datuk boleh kongsikan kepada kita signifikannya kepada kita untuk memperingati majlis negarawan ini, Dr. Ismail Al-Haj yang akan diadakan ini. Bagaimana signifikan itu dilakukan? Okey, terima kasih Ashraf, terima kasih Chat. Pagi ini saya nak berkongsi tentang satu majlis yang kita buat, satu program yang kita buat untuk memperingati sebenarnya disebutkan tadi tokoh negarawan kita iaitu Tun Dr. Ismail. InsyaAllah akan berlangsung pada minggu hadapan, kan? Hari Rabu, 25 Ogos, mulai 9 pagi sehingga pukul 4 petang di Dataran Merdeka, kat sini kan. Okey. Kenapa pentingnya kita adakan majlis program untuk memperingati Tun Dr. Ismail ni? Sebenarnya kita ada beberapa objektif kita lah, matlamat kita kan. Yang pertama kita nak menaikkan semangat, semangat patriotik. Ini sepanjang bulan kemasaan kan. Kita baru dia melancarkan Kibar Jadual Gemilang dan juga untuk bulan kemerdekaan kan, pada baru-baru ini di Ipoh kan. Ini pun sebahagian daripada program itulah kan, kita nak menaikkan semangat. Di samping kita mengibarkan Jadual Gemilang, kita belajar tentang fakta sejarah. Yang kedua, sudah pasti kita akan program ini kita buat untuk menghargai jasa lah, jasa dan sumbangan kan Tun Dr. Ismail yang kita kira memang orang yang memperjuang kemerdekaan berdulu dan negara kita merdeka. Kemungkinan negara kita menghadapi krisis pada tahun 69, nanti saya akan jelaskan kemudian, dan beliau pun turut terlibat dalam itu kan. So apa yang kita nak tekankan sebenarnya dengan kerajaan perpaduan sekarang ni, elemen perpaduan itu kan. Tun Dr. Ismail ni untuk pengetahuan semua kan, dia adalah bekas Timbalan Perdana Menteri kan, semasa pemerintahan Tun Abdul Razak. Dia merupakan timbalan daripada tahun 71 hingga tahun 73. So pada ketika itu, kalau Ashraf dan Chat ingat, Malaysia kita telah melalui satu peristiwa berdarah, peristiwa hitam tentang perpaduan lah kan. Timbul perbalahan kaum masa itulah tahun 69 13 Mei. Dan pada itu negara kita diperintah oleh Mageran, Majlis Gerakan Negara. Tun Dr. Ismail adalah timbalan kepada Mageran, timbalan pengurusi Mageran. Pengurusinya adalah Tun Abdul Razak. Okay. Pada masa tersebut mereka diberi tanggungjawab untuk mengembalikan keamanan, meredakan ketegangan kaum. Itu kalau kita tengok sekarang, tercetusnya idea untuk menunjukkan rukun negara. Inilah situ yang kita bacakan prinsip 5 rukun negara itu. Inilah bermulanya. So kita nak mengambil kesempatan semasa bulan kemerdekaan ini, kita nak mengangkat pemikiran rakyat tentang figura perpaduan lah. Tun Ismail ini adalah tonggak perpaduan. Dia orang yang mempercayai bahawa Malaysia mempunyai banyak perbezaan dari segi kaum, agama, bangsa, budaya. Tetapi itu tidak bermakna kita tidak boleh hidup dalam suasana yang baik dan perpaduan. Waktu kita raikan perpaduan, raikan perbezaan, tapi kita masih lagi boleh hidup dalam keadaan yang berpadu dan harmoni. Itu signifikannya. Okey. Tubuh ini memang sangat rapat dengan perpaduan itu. Kita lihat bagaimana sejarah itu. Benar disebut tadi bagaimana sumbangan itu diiktiraf, malahan juga antara perkara-perkara istimewa terhadap beliau ni, kalau dilihat sendiri bagaimana beliau memainkan peran penting untuk menyatu padukan kalangan masyarakat di Malaysia ni. Baik Datuk, difahamkan majlis ini ada kerjasama strategik dengan agensi-agensi dan pelbagai jabatan lain. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami sepada dengan majlis mengingati tokoh negarawan ini. Baik. Dia sebenarnya bila kita mengadakan program begini kan, untuk satu kerajaan ni, kita memang menggalakkan kolaborasi sebenarnya kan. Kita ada sumber yang terhad kan, tapi kalau kita bekerjasama dengan semua kementerian, kita akan dapat buat majlis mungkin dalam skala yang lebih besar, tetapi kita menggunakan
bajet-bajet di skala yang ada lah. Kita menggunakan sumber-sumber, maksud saya kita mengoptimalkan sumber yang ada. So untuk program memperingati Tun Datuk Ismail ni, kita melibatkan 10 agensi. Selain daripada agensi di bawah Kementerian Komunikasi, kita ada melibatkan Jabat Perdana Menteri sendiri, sebabnya idea untuk memperingati ini tercetus daripada idea Perdana Menteri sendiri. Jadi kita mendapatkan idea daripada Pejabat Perdana Menteri. Kita sangat kerjasama rapat dengan DBKL, Dewan Merdeka Kuala Lumpur, sebab kita buat macam ni di Dataran Merdeka. So memang tahu kan Dataran Merdeka ni tempat laluan kan. Jadi kita memang sangat perlu kerjasama logistik. Terima kasih kepada DBKL kerana beri kerjasama kepada kita, dan kita menganggarkan untuk program ini saja kita akan hadirnya akan hadir lebih kurang 15,000 orang. Besar, besar. So selain daripada DBKL, kita juga dapat kerjasama daripada KPT, sebab kita menjemput ramai pelajar-pelajar kan untuk datang kan. Mereka ni golongan yang perlu tahu tentang sejarah. Mereka ni akan jadi pemimpin masa depan kan, tentang sejarah. Kita ada jemput Kementerian Belia dan Sukan. Kita ada dengan Jabatan Belia Persekutuan dan Arkib Negara, mungkin dari segi untuk mendapatkan gambar-gambar, barang-barang sejarah pun kita ada kerjasama dan kita juga dapatkan kerjasama daripada Perbadan Putrajaya pun ada terlibat. So itu yang saya agensi utama lah. Tapi saya sebutkan tadi itu memang ada 10 agensi. So kita sangat berterima kasih lah. Lebih daripada 10 agensi yang terlibat dengan jangka 15,000 pengunjung. Satu hari program yang cukup panjang, dan pastinya ada program-program pengisian menarik akan dipertontonkan kepada pengunjung yang datang. Untuk program-program yang akan diisikan nanti pada hari kejadian, apa yang akan dibawa ataupun ditunjukkan kepada pengunjung? Okey, untuk persembahan pada hari tersebut memang saya sebutkan tadi, kita mulai daripada 9 pagi sehingga pukul 4 petang. Okey. Di sebelah paginya kita akan isi program dengan kita boleh bagikan persembahan dengan 3 segmen utama lah. Yang pertama kita namakan sebagai Wall and Memory. Di sini sebenarnya apa yang kita buat, kita pamerkan ke semua gambar-gambar Allahyarham kan, teks ucapannya, busananya kan, koleksi-koleksi peribadi. Ini kita dapat daripada keluarga dia, rakan-rakan kan. Dari situ kita boleh tengok sebenarnya dia punya kronologi perjuangan Allahyarham kan. Itu dalam segmen Wall of Memory. Ini saya terima kasihlah kepada Jabatan Penerangan dan juga Arkib Negara. Mereka membantulah mendapatkan segala-gala bahan itu. Yang kedua adalah dari segi persembahan tradisional. Ini kita telah amanahkan kepada salah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi yang dinamakan My Creative Ventures. Dia akan persembahkan macam persembahan dari segi rebab, gazal kan, ada silat dan banyak lagi lah, insyaAllah. Dan dalam saya pun dimaklumkan bahawa pada masa tersebut kita akan tayangkan wayang kulit yang dalam bentuk baru, dinamakan animatronic. Ini combination wayang kulit dan juga digital teknologi. Itu agak menarik lah biasanya. Dan yang ketiga adalah dokumentari khas. Ini kita buat di bawah agensi di bawah Kementerian Komunikasi, iaitu FINAS. Dia buat dokumentari khas pendek saja, dalam mungkin duration 6 ke 7 minit gitu, menceritakan tentang perjuangan Allahyarham sejak daripada tahun 1948 sehinggalah beliau menghembuskan nafas terakhir pada 2 Ogos 1973. Itu dia antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri, khususnya KKD, dalam menarik minat golongan muda untuk mengetahui tentang sejarah. Itu satu pendekatan yang baik sebenarnya. Kalau kita dulu kan nak tahu sejarah kena buka balik buku tingkatan 5. Dan sekarang dah mudah, segalanya di hujung jari. Tapi semudah itu pun kadang-kadang generasi muda kita sekarang susah untuk tengok dan nak tahu balik sejarah-sejarah lama. Jadi bagaimana sebenarnya program ini dapat memupuk semangat patriotik dalam di kalangan masyarakat kita, khususnya generasi muda. Okey, betul macam Cik cakap tadi kan. Sekarang ni semuanya perlu ada dekat dalam internet lah, senang kan. Kita dalam Google kan, kita type je akan keluar kan. Tapi sebenarnya generasi sekarang dia bagi saya lah, dia perlukan keyword tertentu lah. Contoh, kalau kita tak perkenalkan satu keyword, dia tak akan cari dalam internet. So apa yang kita buat sekarang untuk majlis memperingati Tun Datuk Ismail ni, kita tunjuk tadi kan, kita buat pameran kan, kita tunjukkan gambar-gambar lama kan,
bila dia berkunjung ke kita punya booth, dia akan menarik minat untuk dia mencari dengan lebih lagi. Bagi saya kan. Jadi minat tu apa pun juga sebenarnya minat perlu dipupuk. Dia mungkin tak akan datang sendirilah. Betul. Mungkin ada yang datang, tapi kebanyakan kita pupuk. Kita wujudkan minat itu. Jadi kalau bila kita buat program sebegini, dia datang mengunjung, dia tengok kan ada penyertaan tentang tokoh-tokoh ini kan. Jadi kalau generasi muda ni dia kerap kali menengok benda ni, dia akan memupuk semangat, dia akan membina semangat politik tu dalam diri dia. Keinginan tu. Keinginan. Kalau kita kata kau nak menonton buluh ni mesti daripada rebung. Betul. Daripada muda lagi kan. Kalau dia asyik itu disogakkan budayanya, dia akan automatik dia menjiwai lah semangat politik tu. Dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sebenarnya apa kita nak tonjolkan pada kali ini adalah tentang semangat perpaduan tu. Yang mungkin saban hari mungkin kian pudar, kian kikis kan. Jadi sebenarnya bila ada figura perpaduan ni, dia lebih tengok sebenarnya kita ni pernah terjadi satu perkara dulu dan kita bersatu kembali because of perpaduan. Dan sekarang ni kita kena pertahankan perpaduan itu. Kan? Baik, dan konteks ini satu usaha yang cukup bermuni saya kira kerana perpaduan itu diangkat semula supaya masyarakat sedar betapa sebenarnya kita hidup dalam keadaan majmuk ini memerlukan semangat perpaduan yang tinggi. Dan pastinya penganjuran ini mempunyai satu pesanan-pesanan istimewa kepada masyarakat. Dalam konteks ini bagi Datuk lihat apakah pesanan Datuk juga kepada masyarakat bagi memastikan supaya penganjuran ini dia dapat sambutan dengan baik dan masa sama juga memberikan impak kepada masyarakat itu sendiri. Baik. Dia sebenarnya saya nak ingatkan sekali lagi ke program kita kan untuk minggu depan ni. So datanglah beramai-ramai, memang kita buat tu untuk orang ramai datang mengunjung. Mungkin kita ada buat persembahan kan daripada pagi petang. Percuma je, tak perlu bayar apa-apa kan. So, masuk percuma Masuk percuma kata ada masalah. Dan kita juga buat jualan ramah sebenarnya. Kalau dah lepas menengok kan barang-barang pameran tu, boleh juga guna untuk beli barang-barang harian. Kita ada. Kita juga ada pameran daripada agensi kerajaan. So ambillah kesempatan kan. Dan dalam sesama kita menghayati bulan kemerdekaan. Itu yang penting. Di Taman Merdeka kita buat kan. Kita ada buat bukan kepada tokoh-tokoh. Bukan tokoh-tokoh ini kalau kita tak mengingati, kita mungkin akan lupa. Kan? Sebenarnya apa yang kita dapat sekarang adalah perjuangan pengorbanan daripada tokoh-tokoh terdahulu. So kita kena ingat benda tu. Dan benda ni saya sebutkan tadi, bila kita pupuk, kita tunjukkan hari-hari, insya-Allah benda tu akan menjawab hilang generasi muda kita lah. Dan kita percaya sebenarnya dalam persediaan untuk persiapan menuju ke majlis peringati tokoh negarawan ini, pelbagai cabaran yang dilalui. Mungkin sepanjang persediaan itu berlangsung, mungkin Datuk boleh ceritakan, kongsikan bersama-sama dengan kami apa yang dilalui. Okey, dia sebenarnya bila kita nak membuat satu program yang tentang sejarah ini, yang paling mencabarnya adalah mendapatkan bahan lah. Betul. Mendapatkan bahan kan. Sebab kadang-kadang bila kita tengok, kita memang ada banyak bahan. Tapi apa yang kita cari kadang-kadang yang tu yang tak ada. Tapi kita tak cari ada. Tapi itu tidaklah menghalang kita untuk membuat satu program. Bagi saya, dalam kita mencari itu kadang-kadang kita jumpa benda lain. Yang itu kita simpan dulu. Mungkin in future itulah yang kita akan buat kan. Ini pun sebenarnya bila kita cari, insya-Allah kita akan dapat bahan-bahan itu. Dan sebenarnya ni agak surprising juga sebenarnya sebab ada lagi Alhamdulillah masih ada lagi rakan-rakannya. Kita jumpa dia punya family tentulah. Ada lagi dia punya pengawal peribadi dia, bodyguard dia masih hidup, Datuk Seri kan. Dia dapat ceritaan dia kan. Kita masih lagi dapat dia punya tek-tek ucapan, gambar-gambar lama dia kan. So insya-Allah itu semua ada akan dipamerkan nanti. Insya-Allah kita pamerkan mungkin dalam bentuk sama ada fizikal ataupun dalam bentuk dokumentari khas pendek itulah. Ini menarik. Saya teringat pernah ada satu filem yang ada mengaitkan tentang susuk tubuh ini dalam filem Tanda Putra. Saya ingat lagi bagaimana susuk tubuh ini memainkan peranan cukup penting masa itu, beliau melaungkan supaya ada semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Itu sahaja katanya ubat untuk memastikan supaya kita kembali pulih pada ketika itu. Dalam konteks ini pastinya satu hari, kalau saya rasa macam tak cukup tu satu hari kan. Kalau ada tambah lagi kan. Tapi walaupun untuk hari Rabu ini dijangkakan akan hadir 15,000 orang akan turun. Mungkin pesanan ataupun cadangan daripada Datuk sendiri untuk mereka yang mahu turun, bagaimana perancangan mungkin mereka boleh lakukan kerana dikabarkan berlaku di Dataran Merdeka dan pastinya tentang trafiknya, penggunaan mungkin boleh disarankan menggunakan perkhidmatan awam dalam konteks ini. Kita mulakan kita punya pengguna daripada pagi kan, pukul 9 pagi kita dah mula kan, sehingga pukul 4 petang. Dan sebenarnya daripada 9 pagi ke tengah hari itu memang itu program pengisian lah. Program kemuncaknya adalah bila mana pukul di sebelah petang
Perdana Menteri akan turun sendiri akan untuk merasmikan program itu. Jadi saya galakkan pengunjung ni kalau untuk datang ke KL ni lebih baiklah guna pengurutan awam. Betul. Kan tak perlu beri surat tentang masalah parking, tak perlu cari kawasan parking. Kan mencari kawasan parking lewat pula kemudian kan. So sebenarnya datang ke pengurutan awam dan pada semasa selepas Perdana Menteri merasmikan program itu, kita ada, saya lupa sebutkan tadi, kita ada satu special slot sebenarnya. Deklamasi sajak. Sajak tentang jasa dan pengorbanan penduduk Ismail ni. Siapa yang akan mendeklamasikan tu? Itu Sastrawan Negara, Datuk Samad Said. So itu sebenarnya dia punya highlight lah. Highlight kepada Okey, ini antara pengisian yang akan dapat kita saksikan, pelbagai aktiviti menarik daripada program Patriotik dan sebagainya disebut tadi. Banyaklah perkara istimewa. Sebenarnya paling mahal sebenarnya nak mencari bahan-bahan lama tadi itu kan. Itu adalah bahan-bahan yang cukup memberikan sejarah kepada kita, khususnya kepada sesuk tubuh ini. Untuk kali terakhir ini Datuk, bagaimana Datuk nak mengawarkan kepada orang ramai supaya ramai-ramai datang bagi mengunjungi satu acara yang saya kira sangat penting buat negara kita, memperingati sesuk tubuh yang memberikan sumbangan paling besar kepada negara kita, dan pastinya juga kita nak melihat jugalah supaya yang datang tu bukan sekadar satu kaum saja tetapi semua tanpa merupakan kaum untuk memastikan supaya objektif itu tercapai. Sekali lagi saya nak mewar-warkan bahawa datanglah beramai-ramai. Program kita ni kan, kita buat ni khas untuk rakyat, untuk menunjukkan betapa perpaduan itu penting. Sekarang ni pun sesuai dengan kerjaan perpaduan sekarang ini kan. So tempatnya di Dataran Merdeka, tadinya 2 Ogos 9 pagi sehingga 4 petang. Macam-macam acam adik kita buat kan, kita susun, dan memang boleh bermula-mula sekali dengan ada jualan ramah kan. Boleh ajaklah keluarga kan, saudara untuk sama-sama meraihkan. Dan ini ada, insya-Allah kita akan jadikan ini sebagai salah satu mungkin acara yang penting dalam sambutan bulan kemerdekaan pada bulan akan datang. Dan mungkin selepas ini kita akan cari lagi tokoh-tokoh yang lain kan, untuk kita isi kan, supaya masyarakat mendapat maklumat yang betul kan, tepat, sesuai dengan kita lah. Sebab Kementerian Komunikasi ni memang yang kita paling penting adalah memberi maklumat tepat kepada rakyat lah. Itu kita punya siasat kita. InsyaAllah ramai-ramai akan datang. Jangan lupa pada minggu depan, hari Rabu 2 Ogos, kalau boleh gunakan pengangkutan awam untuk turun beramai-ramai. Saya percaya bukan warga kota, malah seluruh rakyat Malaysia mungkin akan turun. Bukan mungkin ini julung-julung kalinya sekali sahaja majlis ini akan diadakan. Jadi ambil peluang ini untuk sama-sama kita meraihkan hari ataupun majlis memperingati negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa selaku Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital. Terima kasih sekali lagi. Baik, selepas ini kita nak bercakap tentang soal isu penganiayaan, pengabaian dalam konteks perundangan dan juga psikologi dia. Sebenarnya kami akan kongsikan bersama anda dalam Khabar Malaysia. Kes pembuangan bayi bukanlah sesuatu yang baru kita dengar. Namun, tidak dinafikan kes-kes sebegini dilihat semakin berleluasa. Menurut statistik, lebih daripada 100 bayi dibuang setiap tahun dan ini menyebabkan banyak kehilangan nyawa bayi-bayi yang tidak berdosa. Terdapat satu inisiatif yang dijalankan pihak kerajaan dan swasta dilihat membantu dalam membendung jenayah pembuangan bayi. Ianya adalah melalui kaedah baby hatch. Memasuki era digital, kemudahan baby hatch turut dinaik tarafkan seiring dengan teknologi terkini untuk keselesaan dan keselamatan bayi. Kru Apa Khabar Malaysia berpeluang untuk mengunjungi dan melihat sendiri kemudahan baby hatch di Yayasan Orphan Care yang terletak di Petaling Jaya. Baby hatch tempat selamatkan baby dari dibuang. Bermakna mereka yang datang kepada kami, sama ada mereka hamil, minta bantuan ataupun mereka dah lahirkan, takut, dan yang paling-paling yang ketiga, maknanya mereka sangat takut tak nak jumpa siapa-siapa, mereka boleh letakkan bayi dengan selamat di baby hatch. So, bukan tempat buang bayi, maknanya orang yang datang kepada kami ni adalah mereka yang ada common sense, mereka nak selamatkan bayi mereka. Tidak dapat dinafikan perspektif negatif masyarakat terhadap kewujudan program baby hatch di orphan care ini ketara pada awalnya. Namun, ia semakin lenyap ditelan waktu.
Cabaran yang dilalui oleh NGO seperti Orphan Care termasuk pekerja-pekerja sosial bukanlah mudah yang disangka kerana ia perlu melalui pelbagai masalah dan birokrasi dari pelbagai pihak demi menyelamatkan satu nyawa. Harapan kami tidak ada pembuangan bayi di luar. Maknanya bayi-bayi yang tidak bernasib baik yang hamil di luar rancangan ini boleh datang kepada kami supaya kami boleh pantau dapat mengurangkan kes pembuangan bayi di luar. Jadi dengan letak bayi di Orphan Care bukan buang baby. Selain itu, Orphan Care juga bekerjasama dengan beberapa buah pusat anak yatim dan hospital bagi mempermudahkan mereka dalam sesi menyelamatkan lebih banyak nyawa. Segalanya bagi memberi kehidupan yang lebih baik buat mangsa. Masih berperi kemanusiaan. Ukapannya sesuai untuk diberikan kepada mereka yang ingin menghantar zuriat ataupun bayi di baby hatch ini untuk diselamatkan. Ia bukanlah satu jenayah ataupun satu pengabaian, tapi ia merupakan satu kepentingan untuk bayi tersebut. Tanpa pengetahuan ataupun sokongan daripada masyarakat tentang isu pembuangan bayi ini, semakin banyaklah nyawa yang akan terancam dan isu ini akan menjadi sukar untuk dibendung. Saya Kai Zaman dari Bernama TV. Baik, itu dia antara VT tadi. Boleh juga kita kaitkan dengan isu kecuaian dan juga pengabaian. Cuma dalam konteks kita nak bicara soal kecuaian abaian ni, kita tidak hanya tertumpu kepada anak-anak kecil kita saja, tetapi kerana dalam realiti masyarakatnya ia boleh berlaku kepada sesiapa saja dan di mana-mana. Untuk bercakap tentang perkara ini bersama dengan dua individu pakar dalam bidang masing-masing yang dekat dengan saya, itu Puan Nur Zabita Muhammad Nur, merupakan peguam cara dan juga peguam bela. Juga di sebelahnya itu Dr. Nur Aisyah Rosli, yang merupakan pengarah urusan juga pakar psikologi daripada CPC International. Selamat datang kedua-dua. Ini saya kira dua-dua individu ni banyak berhadapan dengan situasi seperti ini berlaku. Apatah lagi Puan Zabita juga dalam konteks isu perundangan itu sering kali berhadapan dengan isu ini. Sebelum saya nak bercakap tentang isu ini, kita dekat dulu dengan individu yang mungkin bercakap soal psikologi dululah. Mengapa isu ini boleh terjadi kan? Di awal ini bila kita bercakap soal isu penganiayaan, pengabaian, mungkin dalam kalangan kita beranggapan bahawasanya itu bukan. Kerana kita melakukan dalam keadaan sedar tak sedar ataupun sebenarnya kita tak faham konteks pengabaian dan juga kecuaian ini. Bagaimana sebenarnya kognitif psikologi kita ini bertindak apabila kita melakukan keadaan penganiayaan ke ataupun kecuaian? Sebab kadang-kadang kita rasa macam ini bukan abai, ini bukan cuai, ini biasalah. Orang lain pun buat juga, orang takkan kita tak boleh buat juga. Dalam konteks ini bagaimana? Untuk menjawab soalan tu kan kita kena tengok dari sudut konteks lah. Seorang ibu bapa kan, dia fikir dia seorang ibu bapa yang baik, tapi secara tak langsung dia telah mengabaikan anak. Macam membiarkan anak di rumah seorang, dia rasa macam dah ada perasaan sayang pada anak tu kan. Yalah, letak makanan atas meja kan. Ini dia ingat mungkin nanti anak tu akan tahu sendiri nak ambil. Padahal itu adalah salah satu bentuk pengabaian sebenarnya. Ataupun kalau kita ada orang tua di rumah kan, kita tak telefon orang tua kita pun, kita rasa macam setiap bulan kita kasih duit. Itu pun salah satu bentuk pengabaian. Sebenarnya kita tak sedar orang yang kita biarkan tu, dia ada kesan emosi, rasa kecewa, rasa sedih. Maknanya kesan pada psikologi itulah kepada orang yang dianiaya itulah. Okey, seperti yang kita tahu Dini, isu penderaan maupun isu kematian kanak-kanak di negara kita berpunca dan disebabkan mungkin daripada sikap kurangnya pengawasan daripada orang dewasa itu sendiri. Dari sudut pandang perundangan pula, Puan Zabita, mungkin adakah adakah istilah pengabaian dan kecuaian itu juga penderaan termasuk dalam isu ini? Kalau kita lihat dalam konteks kanak-kanak misalnya, kanak-kanak adalah mereka 18 tahun ke bawah. Ini berdasarkan kepada peruntukan Akta Kanak-kanak 2001. Dan dalam seksyen yang sama ini ada memperuntukkan seksyen 31 subsection A yang memperuntukkan bahawa ada 4 perkara yang dikatakan penganiayaan, pengabaian, mendedahkan atau membuang kanak-kanak tu, sehingga macam contoh tadi kita lihat baby hatch tadi, dia buang, maknanya dia meletakkan anak tu. Kalau daripada konteks orang lain membuangkan anak tadi, tetapi sekiranya perbuatan membuang itu sehingga menyebabkan contoh mengalami cedera fizikal, emosi ataupun dalam keadaan seksual. Jadi dalam keadaan ini seksyen 31 ada memperuntukkan menganiaya tu, misalnya perbuatan yang fizikal, pukul, tampar, itu adalah merupakan satu penganiayaan yang juga kalau dibawa ke mahkamah boleh
disabitkan dituduh di bawah seksyen untuk kecederaan, di bawah kanun kesiksaan. Dan pesalah tadi pun boleh dikenakan di bawah Akta Kanak-kanak seksyen 31. Ini juga. Jadi ada maknanya tak bermaksud ianya harus secara fizikal saja. Contoh kalau kita duduk sedang kita bermain telefon, anak kita 3 tahun ni merangkak-rangkak, dan kemudian tiba-tiba tertimpa almari yang diletakkan, itu adalah pengabaian, dan ibu bapa tadi boleh didakwa di mahkamah. Okey, secara peruntukan perundangan itu ada, dan elemen itu kita boleh nampak. Cuma dalam konsep pembuktian itu juga, adakah mudah untuk dibuktikan di Malaysia ini dalam konteks perundangannya untuk mensabitkan ataupun mendakwa seorang itu telah melakukan pengabaian kepada kanak-kanak ataupun kepada orang dewasa? Soalan sangat baik. Sebenarnya begini itu sebenarnya mudah untuk dibuktikan, iaitu siapa yang mempunyai pemeliharaan pada ketika jagaan itu. Contohnya di taska ke, di rumah pengasuh ke, di tangan nenek atau datuk ke, atau ibu bapa. Jadi dalam keadaan dia ada pemeliharaan, berlaku kecederaan yang mana dia telah abai atau cuai untuk memantau sehingga menyebabkan almari itu tertimpa dan kanak-kanak itu cedera teruk ataupun lebih teruk meninggal dunia. Maka itu adalah kesalahan yang sangat jelas di bawah Seksyen 31 atau kanak-kanak. Baik, kita nak sentuh pula pasal kesan psikologi kepada anak-anak ini jika ia mengalami ataupun ibu bapa, orang dewasa ni mengabaikan ataupun ada sikap kecuaian itu terhadap kanak-kanak. Dari segi psikologi, kesan kepada kanak-kanak tentang pengabaian ni, pertama sekali kanak-kanak ni akan fikir, aku ni mungkin tak disayangi ke? Melepas macam tu saja. Sekarang ni trend ibu bapa tinggalkan anak di rumah. Jadi dia bebas buat apa saja. Okey, yang kedua sebenarnya kita ni membentuk anak ini bila besar nanti menjadi seorang yang kurang empati, kurang rasa kasih sayang. Sebab apabila dewasa dia akan melihat, tak ada apa yang perlu diambil berat. Semuanya boleh hidup sendirilah. Macam tu. Okey, yang ketiga dari segi keseorangan, rasa lonely. Tak ada siapa untuk kita bercerita tentang masalah kita. Jadi kesan psikologi itu sebenarnya ada dua keadaan juga dalam kanak-kanak remaja ni. Pertama kita tengok sedih. Aku ni tak dipedulikan. Orang lain tu ada je mak ayah dia dengan aku. Yang kedua dari segi bebas, seronok. Dia ambil peluang pula. Dia keluar rumah, dia buat benda lain di belakang yang kita tak tahu. Jadi ada dua keadaan ni. Sama ada dari segi positif dan negatif yang diterima oleh anak ini. Tetapi apapun pengabaian ini memang akan memberikan kesan yang negatif tadi. Iaitu melahirkan seorang kanak-kanak yang kurang rasa empati, kurang rasa sayang dan menghormati orang tua. Saya tertarik dalam konteks ini kerana ada mungkin akan berlaku pertelingkahan ataupun perbezaan situasi ataupun sabitan yang boleh dikenakan. Pengabaian, pencuaian. Seperti dalam konteks perundangan, siapa yang berada ketika itu bersama dalam jagaannya. Cuma dalam konteks ini bercakap berrealiti, seringkali terjadi wanita sendiri dipersalahkan atau ibu-ibu apabila berlaku pengabaian kepada ataupun cuai. Tapi kita balik kepada faktor asas. Kadang-kadang ibu ini tak larat dengan tugas kerja. Akhirnya si suami lepas tangan kerana tidak berada di dalam situasi tersebut. Dalam konteks ini, bagaimana perundangan melihat adakah soal pengabaian percuaian itu hanya tertaluk semata-mata kepada individu yang berada dalam jagaan ketika itu ataupun ia juga boleh melangkau kepada satu pihak lain yang mungkin dalam situasi yang sama? Dalam keadaan kita melihatkan dakwaan kat mahkamah ni lah di bawah Seksyen 31, maka siapa yang ada pemeliharaan dalam keadaan contohnya si ibu ni penat balik kerja, bapa tak ambil tahu, tapi bapa tak ada di situ. Jadi perbuatan pengabaian atau kecuaian tadi tu masih tertakluk kepada ibu. Melainkan ada kes yang telah diputuskan, misalnya si ibu ni secara aktif atau secara perbuatan fizikal dia memukul anak tadi, si bapa ada di situ dan tahu dan dia membenarkan, ataupun ada kes-kes yang mana ibu ada kekasih ataupun ada bapa tiri si ibu berkahwin dengan suami yang baru dan memukul anak tadi. Si ibu tahu tetapi dia membiarkan saja atau dia tengok, maka si ibu tadi adalah boleh didakwa di bawah seksyen yang sama, Seksyen 31 atau kanak-kanak. Okey, dalam konteks psikologi pula menarik juga dalam konteks ini kerana tadi sebab kita realitinya bukan mudah kita nak menguruskan khususnya anak ataupun ibu bapa yang ragamnya kadang-kadang berbeza-beza. Bercakap soal abai ataupun cuai, dalam konteks ini pengabaian pencuaian itu adakah ianya juga tergantung daripada situasi semasa? Contohnya ragam, ialah kadang-kadang macam anak ni kan terlebih-lebih ataupun ibu bapa yang kadang-kadang dah faktor usia minta macam-macam. Jadi kita nak ambil masa sekejap rehat. Macam nanti dululah kan. Adakah tindakan rutin ini menyebabkan mereka terpaksa mengambil tindakan secara tidak sedar mengabaikan dan mencuaikan? Sebenarnya kalau katalah ramai anak kan, dia kasih contoh tadi tentang minta sesuatu
sesuatu tapi tak dipenuhi. Itu bukan sebagai pengabaian. Itu kemampuan ibu bapa sebenarnya. Yang mengabaikan ni dari sudut psikologi adalah membiarkan secara fizikal, kita buat tak tahu anak tu, ya, kita tak ambil tahu sehingga menjejaskan emosi dia. Rasa kecewa, rasa sedih pada si anak ini. Dan satu lagi dari segi bila anak dia pun dia rasa tidak ada attachment yang baik, tidak ada bonding yang baik dengan ibu bapa, ya, itu pun dianggap satu pengabaian juga. Tetapi kita tak boleh nak katakan yang duduk jauh asrama tu pula diabaikan, tidak. Tetapi kata pendidikan tu pun satu benda yang penting. Pendidikan tu pun part of pengabaian kalau kita tidak berikan pendidikan yang baik kepada anak tadi. Okey, ini satu perkongsian yang menarik juga ni. Okey, itu pengabaian tentang kita menyentuh tadi tentang kanak-kanak itu sendiri. Kadang-kadang golongan dewasa pun sering juga terabai dan juga dikecualikan ataupun kita kadang-kadang terlepas pandang perkara itu, khususnya golongan tua lah. Mungkin dari sudut pandang perundangan itu sendiri, mungkin secara terperinci Puan Zabita boleh jelaskan dekat sini pengabaian golongan tua itu pula bagaimana? Pengabaian golongan tua ni kalau kita lihat dah tentu di Malaysia ni tak ada undang-undang yang merangkumi atau untuk mendakwa anak-anak tu. Masih didebatkan lagi berkaitan dengan isu ni. Tapi akibat lambakan warga tua yang banyak ni. Tetapi keadaannya kalau kita lihat, adakah warga tua ini diabaikan sehingga tak ada tempat tinggal, tinggal di tepi kaki jalan misalnya, ataupun kesihatan dia diabaikan. Jadi dalam keadaan itu masih dikira pengabaian. Walaupun kita tak ada peruntukan undang-undang atau jenayah, tetapi ada kes yang telah difalkan di mahkamah yang mana anak menyaman secara sivil. Apabila pengabaian berlaku, misalnya waktu mereka sedang meningkat dewasa, ibu bapa menanggung, tetapi diabaikan ibu bapa, tak diberikan perhatian, tak diberikan duit belanja. Ada anak ibu bapa yang menyaman anak-anak untuk mendapatkan wang saraan ataupun wang tanggungan bulanan. Okey, secara sivil. Ini menarik dalam konteks ini kerana kita sedang menuju ke negara tua 2030, jangkaan warga emas akan meningkat. Maksudnya tidak ada lagi akta yang secara khusus kepada mereka yang diabaikan, khususnya warga emas kan. Keperluan untuk kita melakukan tindakan sebenar ataupun mungkin ada contoh-contoh negara telah pun mewujudkan akta seperti ini bagi tujuan supaya warga emas tu boleh kita tidak diabaikan, dibiarkan begitu saja. Bagaimana? Ada negara-negara yang telah mengamalkan dan sekarang ni kalau sekiranya di Malaysia ini tidak menerima, tak mungkin ada kes-kes yang difalkan di mahkamah yang mana ibu bapa tadi menang. Jadi sebenarnya dari sudut undang-undang ibu bapa ada hak. Jadi tindakan masih diambil dan juga mahkamah masih mendengar dan membenarkan tuntutan tadi. Dan perkara ini saya rasakan satu pergerakan yang baik ke arah mungkin ada undang-undang yang bakal diwujudkan di Malaysia untuk menjaga kebajikan warga tua. Okey, ini menarik. Doktor, dalam konteks yang sama juga saya memahamilah juga berkaitan tentang psikologi tadi kan. Kepada mereka yang mengabaikan. Kalau tadi mereka terabai itu kita faham kesan kepada mereka. Mereka yang mengabaikan individu lain ini boleh jadi juga kepada pasangan. Sebagai contoh, mengabaikan dalam konteks nafkahnya. Bagaimana mentalnya, cara treatmentnya kepada pasangan. Adakah ini juga berlaku secara realiti dan mengapa perkara itu boleh timbul sedangkan pasangan itu kan hadir dalam konteks rasa sayang, kasih berkasihan, cinta mencintai. Tapi mengapa perkara ini boleh berlaku juga? Sebenarnya memang berlaku banyak kes. Kita rasa macam pasangan kita okey je, luaran ni okey, dalamannya tidak. Satu mungkin daripada segi pasangan suami isteri itu dari segi nafkah lah. Nafkah kita kata nafkah batin tu satu. Yang kedua nafkah zahir ni orang ambil mudah. Suami atau isteri ambil mudah. Dia ingat okey kita sama-sama dah bekerja, you dah ada duit sendiri. So okeylah, tak ada masalah sebenarnya. Tetapi itu pun salah satu pengabaian tanggungjawab kepada suami kepada isteri. Dan juga isteri pun ada juga dia fikir mungkin tak kisahlah, tak perlu nak masak, tak perlu nak mengemas sebagainya. Kita buat tak kisah sebab suami kita sporting. Kerana orang sebenarnya ambil mudah keadaan tu. Itu pun sebenarnya pengabaian tetapi secara halus. Tetapi sekiranya pasangan itu dia ada rasa macam tertekan, rasa stres dengan keadaan itu berulang-ulang kali, itu yang jadi masalah psikologi itu. Tetapi ini memang berlaku. Tetapi secara halus dan mungkin kita tak bercakap dengan pasangan kita, kenapa you tak kemas, kenapa you tak masak, kenapa tak kasih kita nafkah, duit nafkah yang lebih kan. Tapi sebenarnya memang terjadi pengabaian itu, tapi tak nampak. Dan kita pun dalam budaya kita tidak bercakap. Orang kata apa?
Tak ada komunikasi. Tak ada komunikasi kan. Ayah rasa terabai sebab you tak kasih nafkah keuangan atau you buat tak kisah balik kerja lambat, tak ada mesej dan sebagainya. Itu pun pengabaian juga sebenarnya. Walaupun duduk serumah. Okey, saya nak cakap lepas ni berkaitan tentang soal isu budaya dan juga soal dalam konteks perundangan. Bagaimana kedua-duanya ini, adakah ianya saling berkait rapat ataupun kadang-kadang budaya kita ni, perundangan kita berasaskan kepada budaya juga. Dalam konteks pengabaian dan juga kecuaian ini sebenarnya kami akan kongsikan dalam Apa Khabar Malaysia. Baik, kita masih lagi bercakap soal cuai dan juga abai. Banyak sebenarnya situasi yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita yang kadang-kadang kita pun tak perasan, kita dah melakukan kecuaian, kita dah melakukan pengabaian. Pada hakikatnya kita tinggal sekejap sahaja kan. Tapi mungkin dari konteks seperti yang Dini katakan tadi, dari sudut perundangan mungkin kita kena tahu dengan lebih detail. Manalah tahu kita tinggal sekejap tapi berlaku pula kecuaian. Niat tu tak ada, tak nak pun mengabaikan atau bercuai. Dalam konteks ni mungkin kita lihat dari sisi perundangan sendiri seperti Cik sebut tadi. Dalam situasi kita contohnya budak 12 tahun ditinggalkan kat rumah, mungkin mak pergi kerja kejap, tapi secara tidak sengaja budak itu melakukan ataupun terjadi kecelakaan. Adakah dari sudut undang-undang ia boleh difailkan ke bagaimana? Begini, kalau kita tinggalkan seorang kanak-kanak, dia adalah tanpa pengawasan berpatutan. Maknanya contoh, seorang anak umur 10 tahun, yang seorang lagi 6, yang seorang lagi 3. Kita minta yang 10 tahun tu jaga. Di dalam keadaan itu adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 33 atau kanak-kanak meninggalkan kanak-kanak tanpa pengawasan berpatutan. Tetapi bila mana, contohlah si kakak tadi ni dia buka dapur gas, dia nak masak untuk adiknya misalnya, lepas tu bila dia tutup tu dia tak perasan ada bau gas dan berlaku kemalangan. Itu adalah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 31. Dia telah berpindah sebab menyebabkan bahaya kepada fizikal, mental dan emosi. Maka perbuatan meninggalkan di situ salah, tetapi sekiranya berlaku kemalangan maka ianya kesalahan di bawah Seksyen 31. Walaupun kita tinggalkan secara tidak sengaja sebenarnya, itu bukan niat kita. Sebenarnya meninggalkan kanak-kanak tanpa pengawasan adalah merupakan satu kesalahan. Yang berpatutan Kalau sekiranya kanak-kanak tadi bawah kategori 17 tahun dah pandai melakukan itu masih dikira dianggaplah mengikut kepada fakta kes, tak semestinya kes tak sama. So dalam keadaan itu berbezalah. Okey, alright. Saya nak memahami juga dalam konteks psikologi ni bagaimana pembesaran mereka yang barangkali diabaikan dan juga diberi pengabaian khususnya macam anak-anak ni kan, tadi disebut antara salah sebab boleh menyebabkan satu keadaan kesan kepada psikologi mendalam. Sekiranya tidak diubati dan berterusan, barangkali sebabkan kepada cara hidup kita. Yalah, kalau orang duduk di bandar ni moden sedikit, ibu bapa ni sangat busy, sibuk dengan urusan kerja hingga letak biarlah maid lah jaga anak kita ni kan. Letak 10 maid, ambil 10 maid, maid lah yang tukar daripada pagi bangun tidur sampai tidur, maid yang uruskan. Sekiranya situasi itu diteruskan kan, tidak ada kasih sayang daripada ibu bapa diberikan, mengabaikan konteks ini. Bagaimana timbul psikologi kepada anak-anak ni apabila mereka dewasa? Adakah ada perbezaan dengan mereka yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ibu bapa sendiri? Okey. Sebenarnya kan banyak kes macam ni yang saya handle di klinik tau. Salah satu persamaan mereka ini yang diabaikan oleh ibu bapa daripada awal kan, daripada kanak-kanak sampai dah remaja, sifat degil. Dia akan menjadi degil dan susah nak dengar cakap kita. Cakap ibu bapa ni. Sebab anak ni melihat bibik ataupun datuk nenek yang membela. Dia akan lebih dengar cakap orang yang selalu bersama dengan dia. Orang yang selalu mendengar dia punya keluh kesahnya. Walaupun kita kata, kita bekerja, kita mencari duit untuk dia. Tapi kanak-kanak tak faham konsep tu. Dia faham attachment, dekat, ada nampak apa, kita masak untuk dia, kita peluk dia, kita bercakap dengan baik dengan dia, itu dia nampak tentang kasih sayang. Tapi kalau kita berjauh, dia akan nampak orang lain. Itu degil satu. Yang kedua, anak ini akan membentuk menjadi seorang yang kurang empati, kurang memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, dia akan terasa selfish. Dia fikir diri dia saja. Dia kurang mengambil kira tentang emosi kita ibu bapa ni. Dia tak sensitif dengan kita ni, terasa ke, berkecil hati dan sebagainya. Sebab dia tak nampak, dia fikir dia tak nampak kita susah menjaga dia. Walaupun alasan ibu ayah tu, kita bekerja, kita outstation, kita duduk jauh untuk kamu juga. Tapi dia tidak pandang itu. Tapi bolehlah kita counter balik. Dalam terapi kita katakan anak-anak ini sebenarnya nak dinampakkan benda rasional. Ibu bapa
kena buat sesuatu lah. Nanti ramai orang akan kata, macam tu tak boleh bekerja lah sebab tak nak abaikan anak sebagai emosi. Dia macam ni, kita ni dalam negara maju. Saya selalu nasihatkan ibu bapa lah. Handphone kan ada, video call pun boleh. Kita boleh telefon dia sekejap-sekejap walaupun seminit dua untuk nampakkan attachment kita dengan anak. Sebab kita nak jaga emosi. Bukan senang nak menjaga anak-anak zaman sekarang ni dengan macam-macam, dengan berontak dan sebagainya. Yang kedua sebenarnya sekali-sekala kita dengan anak tu, kita sentuh dia, peluk dia, panggil sayang. Jangan asyik panggil alung aja. Sayang, mari sini nak. Sekejap, tolong sekejap. Dah habis makan, bagusnya. Kita puji lagi. Itu antara benda yang kita nak kata. Kita di samping dia, walaupun dia terasa terabai sebab kita tak seladu dengan dia. Tetapi emosi dia tu yang kita nak belai sebenarnya. Barulah dia rasa macam seronok. Baiklah, saya terfikir sebenarnya istilah meninggalkan. Menurut perundangan pula bagaimana, Puan Zabita? Adakah kanak-kanak ini ditinggalkan, contohnya ditinggalkan sekejap di rumah, ialah kita tahu tanpa penderaan fizikal maupun seksual, tapi adakah emosi itu sendiri adakah termasuk kesalahan pada ibu bapa itu sendiri dalam konteks kecuaian dan pengabaian? Dalam undang-undang ni kadang-kadang kita kena lihat kepada realiti. Tidak semestinya undang-undang itu keras sehingga tidak membenarkan ibu bapa bekerja. Tetapi kalau sekiranya perbuatan itu sehingga melangkaui, maksudnya kalau kecederaan emosi akan ditinggalkan dalam konteks undang-undang dah tentu berbeza. Dalam keadaan yang contoh ibu bapa memaki, mengeluarkan perkataan yang tak bagus ke apa sehingga menyebabkan cedera emosi, itu mungkin barangkali boleh dikatakan penderaan secara emosi. Dan walau bagaimanapun di mahkamah kita masih perlukan keterangan daripada saksi pakar untuk menunjukkan psikologi kanak-kanak. Jadi dalam keadaan yang contoh meninggalkan tetapi ada dengan pemantauan orang dewasa, tetapi si ibu dan bapa tu tak ada, yang ada sebenarnya penjaga anak-anak, itu tidak boleh dikatakan sebagai satu kesalahan jenayah. Okey. Dalam konteks ini saya tertarik kerana soalan itu dia relate dengan bagaimana negara-negara sebagai contoh negara Scandinavian country ataupun negara seperti Sweden mempunyai undang-undang cukup ketat kepada isu pengabaian dan juga kecuaian kepada kanak-kanak. Hingga kan kalau tak memberi pendidikan dengan betul pun boleh dikaitkan dengan isu perundangan seperti ini. Kalaulah kita bergerak ke arah itu, adakah realiti mudah untuk diasimilasikan dengan realiti masyarakat kita, yang mana kalau kita lihat susun atur masyarakat kita ini mungkin sedikit berbeza. Bagaimana pandangan konteks perundangan itu? Pada pandangan saya, dari segi budaya kita dah tentu berbeza. Contoh kita sehingga ke hari ini masih mengamalkan ibu bapa yang masih mencubit, untuk tujuan mendisiplinkan. Kalau berbeza dengan negara-negara Eropah yang seperti disebutkan tadi memang lain sangatlah. Cuma dalam keadaan yang konteks kerajaan ataupun wujudnya undang-undang untuk menjaga kebajikan kanak-kanak. Di Malaysia ni sebenarnya kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah jika tidak disekolahkan adalah merupakan kesalahan. Jadi kita ada undang-undang tu, cuma orang mungkin tak prihatin, tak peka. Jadi dalam keadaan ni, pada pendapat saya, undang-undang yang sedia ada ini dah cukup bagus dan bersesuaian dengan budaya kita. Mungkin ada bahagian-bahagian tertentu perlu dititik beratkan lagi lah. So dalam keadaan itu sesuai dengan budaya kita yang sekarang ni. Baik, dari segi psikologi pula kita berbalik kepada doktor. Mungkin kita nak mengingatkan jugalah ibu bapa sebelum berlaku. Kadang-kadang kita tak sedar itu adalah bentuk kecuaian ataupun pengabaian. Sedikit tips daripada doktor sendiri. Mungkin apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa ini sebelum kita mungkin terlibat ataupun kita tak sedar ia adalah bentuk kecuaian dan juga pengabaian itu kepada anak-anak. Pertama sekali kita kena aware lah. Awareness tu kena ada. Adakah meninggalkan anak ni tanpa pengawasan ni boleh menjejaskan emosi. Yang kedua, kita kena ada two-way communication dengan anak. Sebab pengabaian kita tengok fizikal je, tinggal di rumah. Tapi emosi ni sejauh mana pun kita pergi, dia selalu dekat di hati kita dan kita pun selalu dalam hati dia. Kalau kita jauh sekalipun, teknologi. Selalu keep in touch dengan anak, bertanya khabar everyday tu wajib. Walau macam mana jauh pun dia pergi, apa pun dia buat, kita mesti ambil tahu hal anak. Baik Doktor, di penghujung ni ringkas sahaja kita nak menotahkan daripada isu pengabaian ini berdewasa dalam kalangan masyarakat. Pastinya saya pada ibu bapa juga perlu ada dasar yang signifikan oleh pihak kerajaan. Kita ada JKKN, kita juga ada LPPKN, kita juga ada Jabatan Kebajikan Kanak-kanak. Dalam konteks ini, apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam usaha supaya awareness ataupun isu pengabaian dalam kalangan kanak-kanak ataupun kepada ibu bapa juga dapat kita kurangkan dan kita tamatkan? Itulah, dia tengok pada situasi juga kan. Sebab bila kata pengabaian ni,
ibu ayah ni keluar mencari duit. Kalau di rumah tu tidak dipanggil pengabaian sebenarnya, tetapi dari segi flexibility lah. Mungkin bekerja sekarang ni, bekerja ada yang masih work from home juga lagi sebenarnya. Itu pun boleh sebenarnya bantu mengurangkan pengabaian pada kanak-kanak. Bernasib baik jugalah kepada siapa yang ada peluang untuk work from home lagi. Work-life balance. Betul kan? Baik, dari segi perundangan sendiri untuk menoktahkan perkara ini, khususnya bagi isu-isu yang boleh mendatangkan kecelakaan kepada kanak-kanak, pandangan daripada Guam ini, apakah yang boleh dilakukan kerajaan secara khususnya untuk memastikan supaya tidak ada lagi lah isu-isu pengabaian sehingga menyebabkan kecelakaan. Bukan sahaja kepada anak-anak dalam lingkungan kita, tapi juga barangkali kepada bawah jagaan kita. Sebagai contoh, barangkali NGO kan ambil banyak anak-anak kan sampai terlupa pengabaian itu boleh berlaku. Dalam konteks sebagaimana? Begini, undang-undang yang sedia ada sudah cukup. Ataupun kalau nak ditambah baikkan lebih baguslah untuk menutup mana-mana bahagian yang ada kelumpungan. Tetapi jika ada undang-undang tidak ada perlaksanaan, sebab kita masih membaca sehingga hari ini kanak-kanak menaiki motosikal baru usia 10-11 tahun dilanggar lori misalnya, dalam keadaan itu perlaksanaan sangat penting. Jadi sekiranya ada undang-undang dan sekiranya kita juga sebagai masyarakat, ada orang yang bertanya siapa yang patut buat laporan polis apabila kita membaca berita-berita begini. Sebenarnya orang awam boleh membuat laporan polis dan tidak akan boleh diambil. Di dalam keadaan ini kita semua mempunyai satu tanggungjawab. Yang pertama dari segi perlaksanaan. Misalnya bila kita lihat ada ibu bapa yang cuai atau mengabaikan kanak-kanak, dan kita kena faham tujuan undang-undang ini bukan sahaja untuk menghukum si pelaku atau tertuduh tadi, tetapi juga sebagai satu pengajaran kepada pihak lain tak buat. Misalnya ibu bapa ada tengok bapa ni kena dakwa disebabkan cuai anak dia tadi kemalangan disebabkan tidak ada lesen dan menaiki motosikal. Jadi saya tidak akan buat perkara yang sama. Dalam keadaan seterusnya adalah masyarakat sendiri. Kita ambil cakna dan kita buat menjalankan tanggungjawab kita dengan buat laporan polis supaya ini menjadi satu pengajaran kepada ibu bapa lain untuk lebih peka kepada anak-anak itu tadi. Okey, cantik. Ini satu kepuasan yang cukup menarik sebenarnya kepada kita kerana ianya berlaku sehari-harian dalam kehidupan kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Nur Zabita Muhammad Nur yang bukan pengacara dan juga pengambilan, juga Dr. Nur Aisyah Rosli, pengarah berurusan juga pakar psikologi CPC International dalam kepuasan isu soal cuai dan juga abai. Jangan kita lakukan perkara ini. Semak checklist diri sendiri, adakah kita sudah pun melakukan tindakan tersebut. Kalau ada, cepat-cepat recover balik. Kita lakukan hal terbaik kepada anak-anak dan juga kepada ibu bapa kita. Terima kasih banyak dan insyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Kita nak berhenti rehat sekali lagi di Apa Khabar Malaysia. Jangan ke mana-mana. Sesetengah wanita, tidak kira dari pelbagai peringkat umur, sering merasa kurang keyakinan diri dan terpaksa membataskan aktiviti lasak ketika sedang haid. Antara faktornya adalah ketidakselesaan semasa menggunakan tuala wanita. Menyedari perkara itu, Jenama Kebersihan Feminin Terkemuka, Kotex, memberi pengalaman kepada sekumpulan peserta semua wanita menjalani aktiviti lasak selama 2 hari di kem #KotexRiseUp bertempat di Tadam Hill, Banting. Mereka yang terdiri daripada pengguna setia Kotex, pemenang peraduan media sosialnya, jemputan media, turut diberi peluang memakai tuala wanita jenama Kotex Teknologi RiseUp Back Guard yang diperkenalkan kepada varian Kotex Total Protection Overnight ketika menjalankan aktiviti di sana. Kami juga memahami bahawa banyak konsumer mempunyai kerisauan pada kebocoran pada waktu malam. Jadi kami membuat produk ini adalah untuk mereka semua. Dalam kem ini juga kami membawa 60 peserta dari seluruh negara melalui pertandingan dan mereka yang telah menang dalam social media kontes tersebut telah datang pada hari ini. Jadi kami sama-sama mengatasi cabaran sempena dengan pelancaran Kotex Total Protection. Kem ini kami mempunyai banyak different activity. Kami mempunyai water rafting, ada juga flying fox. Jadi untuk mereka yang datang, banyak juga mereka yang tulis dalam social media mereka takut fear of heights, takut tinggi, ada sedikit takut air. So for us, we want to give them the space to challenge themselves. Semalam juga banyak mereka yang a lot of them takut tapi diorang juga buat. So this is something that we want to give the participants a safe space for them to challenge their fear. Kem ini dianjurkan bagi menghapuskan stigma haid seperti melumpuhkan keyakinan dan mengehadkan keupayaan wanita itu sendiri dalam mencapai potensi mereka.
I think it's sangat-sangat important sebab period ni setiap wanita akan lalui and we need to be open because it is part of our lives, and then the more that kita open, the more that we talk about it, the more that we remove the taboo, we get to move forward as a community, and sebagai itu we can grow as a better community sebab the more that we are involved in like the women's lives, more that men are involved, allies, we get to build a better society. So I think it's very important to remove taboos. Untuk saya period tu is memang a part of my life. Kalau ada period pun I akan pergi training, I akan pergi competition, tapi kena lebih more knowledgeable. So kalau I tahu my period is heavy on these days, untuk just prepare, untuk tahu what to do during those times, satu benda yang tak pernah hold me back. The most important thing is to know your cycle, satu, and then more is to know what pad you are comfortable with. So macam sebagai an athlete, I paling pakai school wing because it's more secure. Yalah, sebagai gymnast kan kita lompat sini, lompat sana, we're always moving. So to find something that's more comfortable is for you to know your body and to know what is comfortable, and to know, I think paling penting is also to be open about it. Turut berkongsi ilmu dalam sesi ice breaking, Dr. Selebriti Dr. Shazri Shaharuddin menyatakan penting untuk kita mengetahui badan kita sendiri dan ini mendorong diri kita mengikut kemampuan badan kita sendiri apabila melakukan sesuatu aktiviti. Okay, so menstruation dia ada banyak kaitan dengan kita punya hormon. So whenever your body is in stress, let's say tak sebab tidur ke, sebab you memang in a lot of stress, it will affect your hormone. So ada yang tak datang beberapa bulan. So that is why medically it is very important for us to, kalau kita nak dapat period yang regular yang sihat, dari segi pemakanan, dari segi kita punya tidur, senaman, dan juga kalau boleh kita elakkan daripada stres.